Baik, kembali bersama kami dalam Sapa Pagi Malaysia dan seterusnya kita akan bincangkan tentang adab beraya kerana sudah 2 tahun kita tidak beraya seperti biasa. Betul. Dan juga dalam pada itu SOP telah pun dilonggarkan, bersalaman dibenarkan dan sebagainya. Jadi apakah adab beraya yang perlu kita terus jaga walaupun sudah lama tidak berjumpa? Ya, betul. Dan bersama kita di studio, saya kenalkan iaitu Dr. Muhammad Syahid Muhammad Noh, selaku Ketua Jabatan Syariah dan Ekonomi Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Doktor. Mungkin Doktor boleh kupaslah secara ringkas konsep adab. Kalau kita nak tengok, kita nak belajar ataupun mendalami agama Islam sendiri. Yang pertama, kita perlu untuk belajar adab. Dah faham adab, baru boleh masuk tentang tadabbur dan sebagainya lah, fokusnya. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya adab ini juga tergolong daripada senarai rukun Islam dan juga rukun iman. Mungkin boleh perjelaskan dengan lebih lanjut lagi, Doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih kepada Puan Sophie, Tuan Terence dan penonton sekalian. Bila kita berkata tentang adab ini, dia akan merujuk kepada benda yang kita suka untuk melihatnya. Oleh itu dalam Imam Bukhari dia kata adab ini ialah perkara yang kita menggunakan satu yang terpuji. Okey. Yang dari segi perbuatan dan juga dari segi perkataan kita. Oleh yang demikian, kita lihat adab ini benda itu akan menarik perhatian orang, suka kepadanya. Bahasa Arab, asalnya bahasa Arab. Oleh itu bila orang Arab dijemput makan dipanggil ma'dabah. Kalimah itu adab juga asalnya. Okey. Jadi adab ni menjemput manusia. Kalau kita kata orang tu beradab, pasti kita akan tertarik dengan dia. Baiklah dia ni, sungguh tinggi adab dia. Jadi itu akan menarik manusia. Oleh itu adab ini kebanyakannya dilihat sebagai satu kecantikan untuk mencantikkan adab dalam makan. Makan dengan teratur, baca doa dan sebagainya. Oleh demikian itulah dia adab secara umum. Namun juga adab ini juga mengelakkan benda yang haram dan juga mengambil yang halal. Juga dikira adab dalam Islam. Itu secara umum, secara ringkaslah. Okey, jadi itu merupakan sedikit mukadimah kita tentang adab yang akan kita terok lebih jauh insya-Allah. Okey, terima kasih. Baik, kalau kita lihat kepada SOP-SOP yang terus perlu kita amalkan, bagaimana untuk kita kaitkan SOP yang terus berkuat kuasa, yang perlu kita amalkan dengan adab yang perlu kita jaga? Okey, baik, terima kasih. Bila kita berkaitan tentang adab ini, dia adalah satu seperti undang-undang dan juga ia mengawal manusia. Dan ia juga ada kepentingan dan hikmah serta rahsia tersendiri. Sebagai contoh, kita kaitkan dengan SOP. SOP kita ialah kita dah dilonggarkan pada hari ini. Namun, walau bagaimanapun kita kata tetap adab itu boleh lagi diamalkan, bahkan mungkin lebih cantik. Selama ini tanpa SOP mungkin nampak macam tidak teratur, tapi bila dengan adanya adab tersebut, ia akan lebih mencantikkan SOP dan seterusnya. Tapi tak ada penafian, tak ada pengingkaran di antara SOP dan juga adab. Adab adalah benda yang lebih mencantikkan SOP itu. Baik, dan selain daripada itu, Doktor, kan bila kita lihat tak lama lagi Aidilfitri bakal menjelma, jadi pastinya akan berkunjung-kunjungan antara keluarga, sahabat dan sebagainya. Jadi ini pasti akan berlaku, dan adakah ia merupakan satu sunnah? Dan juga mungkin boleh kongsikanlah, adakah kalau kita pergi berkunjung pada rumah orang sebagainya, kan perlu tak untuk tetamu itu menyediakan juadah makanan? Okey, baik. Terima kasih. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi kata, barang siapa yang beriman kepada Allah, hendaklah dia muliakan tamunya. Baik. Maka menyediakan makanan itu adalah satu manifestasi kepada kita muliakan tamu kita. Bahkan kita punya adat pun sedemikian. Bukan Malaysia saja, bahkan di dunia. Bila datang tetamu, sebagai tanda kita gembira dengan mereka, kita sambut mereka, kita akan sediakan dengan makanan ataupun dengan apa-apa sekalipun. Maka itu merupakan satu adat yang telah pun ditiru pakai untuk semua manusia. Oleh itu, kalau dikatakan adakah satu sunnah atau satu kebaikan kita buatkan makanan, ya, daripada ya. Cuma ada adab di situ. Kita sediakan makanan itu, pastikanlah dengan keadaan yang tidak membazir. Dan kalau hari ini kita lihat dengan kesihatan kita, dikatakan lepas PKP ni, keadaan kesihatan orang Malaysia ni agak merudum akibat mungkin kurang bergerak dan sebagainya. Jadi benda itu juga kena raikanlah tamu kita ni, siapa yang datang. Adakah dia orang yang, kalau orang yang sakit, tahu dia
mana cakap pencen manis ke apa kan. Kita provide pula makanan yang semua manis. Mana manis pula. Yelah, kita hormati dia tapi tak ada pilihan bagi dia. So kita kasihkan air kosong dan sebagainya. Itu juga adab sebenarnya. Memuliakan tamu, menyediakan makanan. Tapi adab kita raikan apa yang dimakan. Saya minta maaf lah, saya tak makan yang manis ni, saya nak air kosong. Kita bagi air kosong dan sebagainya. Itu juga adab kita dalam kita menyediakan juadah kepada tamu kita. Oleh demikian kita jawab balik, mana itu merupakan benda yang baik. Bahkan dalam Arab punya budaya, mereka ada nama Hatim Al-Asam. Imam Hatim Al-Ahnaf. Dia seorang yang begitu memuliakan tetamu sehingga dia menyalakan api di rumah dia untuk menjemput siapa makan rumah dia tanpa kenal. Kalau kita yang kenal, silakan. Tak kenal, minta maaf lah. Kan kita. Tapi tak. Hatim, siapa nak datang silakan. Yang penting nak mengambil keberkatan, muliakan tamu. Itu benda yang boleh kita contoh lah. Tapi dengan keselamatan dan juga dengan kebaikan lah. Ya, betul semestinya kan. Okey, dan antara sunnah Nabi semasa kunjungan ke rumah rakan-rakan dan juga jiran tetangga, mungkin Doktor boleh kongsikan. Secara ringkasnya, bila kita berkunjung ke rumah ini, itu benda yang amat baik, ziarah dipanggil kan. Sama ada rakan taulan, sama ada saudara lagi lah kan, silaturahim. Jadi bila kita pergi itu pun satu benda yang begitu berkat, begitu baik. Bila sampai kat rumah tu, ada benda adab yang perlu kita jaga. Pertama sekali kita lah sebagai tetamu. Kita kena pastikan, walaupun rakan kita, makcik kita ni, rapat ni, tetap ada kehormatan perlu diberikan kepada tuan rumah. Pertama sekali, bagi salam tu, bersalaman, menghormati, yes, pasti. Kita masuk rumah orang ni, dia ada undang-undang dia. Kita tak boleh panggil melihat semua benda. Okey. Kadang rumah tu ada aib dia. Betul. Apatah lagi datang dalam keadaan tidak bersedia kan. Tengah tidur ke kan, lagilah macam-macam. So benda tu tidak boleh kita lihat. Bahkan minta izin. Saya nak duduk, saya nak masuk. Ya, kita kenal dia. Makcik kita, pakcik kita. Tapi kita kena, itulah adab Islam kan, minta izin, salam dan sebagainya. Bahkan Islam juga mengatakan kalau salam tak jawab 3 kali. Kita tahu ada dalam rumah tu. Ada ni menyuruk ni kan. Tapi tak jawab. Kita faham dia mungkin tak selesa ketika itu. Kita balik. Okey, dah masuk. Antara lain, tidak melihat benda yang tak diizinkan. Okey. Melainkan dengan izin lah. Ada setengah tu kadang-kadang, melainkan tuan rumah tu dia happy ikut tuan rumah baru kan. Bawa, jom saya nak bawa tour lah. Okay, nak bawa kita tengok rumah, it's okay. Okay. Dan kedua ni, kalau kita, ni biasa berlaku. Bila beraya ni, dia akan bawa anak-anak. Okay. So anak-anak ni lah, memanglah anak-anak budak-budak. Tapi kita pastikanlah, kita kena, ayah-ayah, ibu-ibu ni, pastikan anak kita ni kena seketika itu pastikan dia berdisiplin. Okey. Itu benda yang paling penting lah. Kadang-kadang akan menyentuh perasaan orang. Usik ni bila pula berlaku pecah dan sebagainya, agak mentor rumah kata tak apa okey, murah itu. Memang macam tu. Tapi hatinya siapa yang tahu. Itu benda yang paling penting lah. Dan juga samping itu dan makanan. Ini biasa. Adab kita bila tamu datang rumah orang, kemudian tu tuan rumah beri makan. Bila kita rasa makan tu, ada orang, dia boleh terima, tak apalah, saya makan je, rezeki Allah. Ada manusia, dia akan, masam lah. Kan dia, kan biasa, expresskan terus. Especially mereka yang pakar masak. Dia akan komen, ini kurang gula, kurang sebagainya. Okay. Adab kita, apa pun yang kita dihidangkan, Alhamdulillah. Bahkan Nabi kata, kalau aku ni dijemput untuk makan hanya kaki kambing, aku pergi. Tak kisahlah. Okay. Jadi benda tu adab yang perlu dijaga dan juga dipraktikkan walaupun mula-mula macam berat. Tapi itulah kecantikannya adab. Terima kasih. Itu untuk anak-anak yang muda yang mungkin berada dalam kategori umur yang bawah 12 tahun dan sebagainya. Untuk anak-anak remaja ni masalah dia lain pula. Dia kurang tumpuan. Kerana dia akan terlalu bertumpu kepada gadget. Betul. Ataupun dia ingin beraya secara virtual dengan member di talian dan sebagainya. Sehingga kan lupa bahawa sebenarnya dia berada dalam rumah orang. Bagaimana untuk ibu bapa kembalikan semangat beradab dan menjaga perlakuan ketika berada di dalam rumah orang yang menjemput kita? Baik. Itu masalah global dia. Masalah global, betul. Bukan sahaja masalah baik. Masyarakat Melayu. Saya rasa ramai juga yang habis remaja pun macam tu juga kan. Okey, baiklah. Saya rasa benda ni satu kesedaran. Benda ni benda baru. Kan akibat kesan daripada gadget ataupun aplikasi elektronik yang begitu meluas.
benda yang bukanlah sampai tahap ketagihan. Anak-anak tu kalau tak ada phone dia akan menggeletar ke, tak ada. So kita kata okey, kita buat taklimat ringkas dahulu ibu-ibu ayah ni. Okey, kita pergi mak cik kita, mak mangah kita, mak long kita ni, tolong tak payah buka gadget ataupun kita simpankan. Okey. Dan berbincanglah atau berbual atau mungkin senyaplah tengok dia mungkin rasa macam pelik sikit kan. Tapi mungkin itulah peluang dia untuk berkenalan, hidup dengan saudara mara dan sebagainya. Itulah yang ibu ayah boleh buatlah. Ataupun kalau dah agak besar tu nak rampas mana tu hal pula kan. Jadi ayah hari yang mulia kan. Jadi benda itulah yang perlu dihidupkan. Dan kalau boleh, biasa yang saya tengok setengah culture, dia ada budaya orang-orang tamu akan menceritakan kepada orang muda. Ini dulu makcik kamu ni mak lang kamu ni anak dia sekian-sekian. Benda tu kadang tak kita tahu pun. Betul. Kita pun tak tahu segalu kita. Dengan cerita tu mungkinlah boleh mendatangkan sedikit minat dia untuk berbincang, bercakap dan sebagainya. Ataupun dengan gambar lama. Ni lalu mak kamu dulu ni. Nampak comel semasa muda ni, contohlah kan. Macam itulah yang mungkin akan boleh menghidupkan suasana lah, insya-Allah. Menarik semula minat mereka kan untuk berkomunikasi bersama dengan sepupu-sepupu semua kan. Allahuakbar. Dan satu lagi masalah bila raya ni, isu pemberian duit raya. Doktor ni panas juga ni isu ni. Dan kadang-kadang ada lepas kita bagi duit raya tu, ada kanak-kanak yang terus dia buka depan kita kan. Jadi ibu bapa perlu main peranan yang cukup besar di sinilah. Kalau boleh mungkin pegang duit raya anak ke, ataupun macam mana saranan doktor ya? Okey, baik. Macam mana? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bila kata duit raya ni secara umumnya baguslah dia panggil sebagai hibah ataupun hadiah. Betul. Bagus. Tu budaya yang bagus lah. Walaupun dikatakan kita ambil daripada budaya lain, tak apa-apa, itu benda baik. Kita niatkan memberi hadiah. Bahkan saya yakin allocation nak duit raya tu, Konsofi dah ada allocation dah ada peruntukan dah ada kan. Mungkin dah akan tahun kita allocate tu bila masa Ramadan lagi. Betul. 40 hari Ramadan lah. Okey. Dan bila kita beri tu, kalau boleh kita kita beri dalam keadaan siapa yang memerlukan lebih. Kita kenal anak buah kita ni dia orang yang bagus belajar kan. Dan dia pun sedang belajar lagi di peringkat degree ataupun seterusnya. Kita beri lebih sikitlah. Sebagai kita appreciate dia sedang belajar. Dan ibu ayah pula, dia anak-anak yang umur dah belasan tahun ni dah agak matang. Kadang dah besar pun dia malu nak terima. SPM kan dia malu. Dia rasa aku dah boleh kerja dah, dapat lagi kan. Tapi tak apalah, dia ambil juga. Yang anak-anak kecil ni 6 tahun, 2 tahun ni dia akan berbandingkan. Kadang-kadang perbandingan tu buat depan kita tu. Ni mak ngah kasih, ni mak long kasih, mak lang kasih, dia buka. Mak long kasih merah. Mak lang kasih alamak biru je dia. Biru tu yang akan membuatkan kita kadang terasa kan. Jadi kalau kat kampung pula kadang-kadang anak-anak ini dia pandai dah. Rumah haji ni okey mungkin banyak sikit kot. Rumah haji kedekut. Aku macam tu. Sampai kelerak haji kedekut dan sebagainya. Okey. Jadi kitalah bagi ayah dan saya sendirilah al-faqir. Anak saya memang saya cakap dapat duit terus dalam poket. Dapat duit terus dalam kita pakai yang perempuan saya kasih handbag. Masuk terus dalam tu. Nak buka balik nanti dalam kereta ataupun rumah baru kita buka. Jaga hati tuan rumah tu. Okey, itu benda yang kita pun faham benda tu. Okey, dan juga kita mengajar kita punya generasi, duit raya ni adalah pemberian yang perlu dihargai walaupun sedikit. Betul. Orang begitu alhamdulillah. Zaman saya dulu tak tahulah. Ada shilling lagi. Kalau kita dapat ampau tu kita pegang keras ni. Dah tahu dah. Berapa sen ke, berapa sen dah tahu kan. Okay, itulah benda yang boleh kita ajarkan, kita sampaikan, insya-Allah akan dipahami. Insya-Allah sedikit kata-kata kepada para penonton semua, khususnya menjaga adab dari segi percakapan juga apabila kita bertemu ramai-ramai kan. Itu juga antara perkara yang perlu kita jaga. Ustaz. Baiklah. Secara ringkas insya-Allah. Secara ringkasnya percakapan ni betul. Kata Sayyidina Ali, lidah kita ni dia kecil dan ringan tapi kesalahannya besar. Kan betul? Orang bisu ni ada banyak kelebihan lah. Dia tak cakap banyak kan. Sebab itu orang Islam bila orang tu tak cakap dia panggil Hajar. Ada mulut. Ibnu Hajar contohnya ulama kan nama dia. Sebab apa? Mulutnya tak cakap banyak. Selamat. Bila kita tapi kena cakap juga kan pergaulan. Percakapan ni merupakan satu jambatan kepada silaturahim. Kalau senyap pun orang panggil kena sumbang. Hal pula nanti. Jadi apa cara untuk kita menjaga kita punya mulut ni? Pertama sekali saya sarankan kita praktislah sapu depan kita. Kalau orang tua kita tahu apakah topik orang tua. Okay.
Kalau orang dan dalam Islam juga diajar adab, kalau kita ni 3 orang, saya cakap dengan Puan Terence, saya kena panggil seorang lagi cakap dengan Puan Sofia. Baru tak terasa nanti kalau saya borak ya, nanti mungkin terasa. Itu tahapnya. Dan tengok siapa yang dia cakap. Biasanya ada kita akan, dan dengar panggil nama tu agak penting. Kita tak kenal Datuk ke Tan Sri ke apa ni. Kita panggil Tuan, saya minta maaf. Datuk siapa? Tuan siapa? Kan. Kalau orang tua panggil Tuan Haji, Melayu lah kan. Dia pun belum haji lagi. Saya belum haji, saya baru umrah je. Tak apa. Jadi Tuan Haji jugalah insya-Allah. So itu antara benda, dan juga lagi itu faham sensitiviti. Okey. Kita kan tahu sensitiviti manusia. Yang tahu yang kawan kita ni, contoh ya. Kawan kita ni dia dah kahwin lama, tak ada anak, contoh. Okey. Betul? Apa kita buat, jangan buat pasal anak depan dia. Jangan cakap pasal anak. Jangan tanya. Jangan tanya kan. Awak anak mana? Awak agak saja kadang-kadang kan. Benda-benda tu akan menyinggung perasaan manusia. Oleh itu benda itulah kita kena jaga. Betul. Kalau lah rasa macam risiko cakap benda ni, elok kita senyaplah. Itulah Nabi kata man somatan aja, siapa yang senyap itu lebih selamatlah insya-Allah. Itu dia. Kalau benda tak ada perkataan yang baik untuk kita ucapkan, maka lebih baik untuk kita berdiam. Terima kasih kita ucapkan kepada tetamu iaitu Dr. Muhammad Syahid Muhammad Nur selaku Ketua Jabatan Syariah dan Ekonomi Pengajian Islam Universiti Malaya. Terima kasih banyak doktor di atas perkongsian tersebut. Jadi insya-Allah boleh sama-sama kita praktikkan. Itu antara adab-adab yang dikongsikan dari sudut ataupun perspektif Islam. Baik.